Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong nak kongsi sedikit ilmu tentang operasi tambah tolak pecahan. Jadi biasanya apabila kita tambah tolak pecahan tu, perkara yang mesti kita semak dahulu adalah adakah penyebut tu adalah sama ke tidak. Jadi dalam video ni saya akan bincangkanlah kenapa kita perlu samakan penyebut sebelum kita tambah tolak pecahan. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita perlu faham dahulu apa maksud pecahan. Jadi semasa kita guna pecahan tu sebenarnya kita nak bahagikan sesuatu tu kepada beberapa bahagian lah. Dan macam mana kita lihat berapa bahagian yang dibahagikan adalah kita lihat kepada penyebut. Jadi penyebut tu memberitahu anda sesuatu tu dibahagikan kepada berapa bahagian lah. Contohnya saya ada satu bulatan di sini. Kalau saya nak 1/2 sahaja, maksudnya saya nak bahagikannya kepada dua bahagian. Dan kalau saya nak lorekkan bahagian 1/2 tu, saya hanya perlu lorekkan satu bahagian saja. Jadi ini maksudnya adalah satu daripada dua bahagian. Jadi inilah maksud utama pecahan tu. Jadi anda mesti kena kaitkan dengan apa yang anda belajar semasa sekolah rendah lah. Dengan apa yang akan anda belajar di sekolah menengah ni. Jadi untuk pecahan tu, fahamkannya sebagai kita nak bahagikan sesuatu tu kepada beberapa bahagian yang sama rata. Dan selepas tu, kita hanya nak tahu berapa bahagian daripada keseluruhan. Jadi kalau 1/2 tu maksudnya satu bahagian daripada keseluruhan tu, dua bahagian. Jadi anda mesti kena faham maksud pecahan tu dahulu sebelum kita lihat konsepnya. Kenapa kita perlu samakan penyebut sebelum kita tambah tolak. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi saya akan bincangkan dengan gunakan contoh. Contohnya di sini saya ada 1/2 tambah dengan 1/4. Jadi untuk memudahkan kita memahaminya, jadi saya lukiskan gambar raja juga untuk tunjukkan. 1/2 tu maksudnya adalah satu daripada dua bahagian. Jadi ininya. Lepas tu untuk 1/4 pula, saya akan bahagikan bulatan tu menjadi 4 bahagian. Lepas tu saya hanya ada satu bahagian daripada 4 tu sahaja, iaitu ini. Jadi untuk kita tambahkan tu, sebenarnya kita memang tidak dapat tambahkan macam tu sahaja. Sebab kenapa? Sebab 1/2 dengan 1/4 tu, bahagian tu tidak sama rata. Jadi apa yang kita akan buat tu, biasanya kita akan darabkan 2 tu dengan 2 menjadi 2/4. Jadi di sini sama juga saya akan wakilkan dengan gambar raja tu. Apa berlakunya saat 2/4 tu? 2/4 tu maksudnya saya akan bahagi lagi bulatan ni menjadi 4 bahagian. Dan kalau anda perhatikan, memangnya ada 2 bahagian, iaitu 1, 2 daripada keseluruhan tu 4. Jadi sekarang ni baru kita dapat tambahkan. Sebab kenapanya kita perlu samaratakan penyebut tu, maksudnya kita perlu samaratakan pembahagian tu. Yang 1/2 tadi kita mesti kena samakannya menjadi 4 bahagian. Dan 1/2 tu sebenarnya adalah 2/4. Jadi sekarang kita cuma perlu tambahkan pengangkanya, iaitu 1, 2 dan 3. Jadi menjadi 3/4. Macam tu. Jadi di sini kita memang tidak akan tambahkan penyebut tu. Kita hanya perlu tambahkan pengangkanya sahaja. Jadi begitulah untuk contoh pertama ni, iaitu tambah. Jadi saya sediakan satu lagi contoh yang iaitu tolaknya. Jadi sama juga macam tadi, kalau kita perhatikan penyebut di sini memang berlainan. Jadi saya akan lukiskan gambar raja dahulu untuk mewakili 2/3 dan 1/6 tu. Jadi 2/3 tu maksudnya adalah dua bahagian daripada keseluruhan tu 3. Jadi kita lorekkan macam tu. Jadi semasa kita belajar tu, kita mesti kena faham apa yang diwakili oleh nombor tersebut. Jadi seterusnya adalah 1/6. Jadi pertama sekali saya akan bahagikannya kepada 6 bahagian. Jadi saya akan bahagikan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini hanya satu bahagian sahaja daripada 6 tu. Jadi sekarang ni kita perhatikan, kita memang akan samakan penyebut tu. Iaitu 3 tu kena darab 2, darab 2. Jadi di sini dia menjadi 4/6. Dan 4/6 tu kalau saya nak kemas gini gambar raja tu, macam mana datangnya 4/6 tu, sebenarnya dia akan dipotong lagi menjadi macam tu. Jadi sekarang anda perhatikan tu memangnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bahagian daripada keseluruhan tu 6. Tolak dengan 1/6. Jadi sekarang kita hanya perlu tolakkan kita punya pengangka tu.
4 tolak 1 tu menjadi 3/6 sahaja. Dan 3/6 tu kenapa boleh jadi 1/2? Jadi maksudnya, kalaulah sekarang saya padamkan satu bahagian ni, kita perhatikan apa berlaku. Kalaunya hanya ambil 3/6 tu, maksudnya ini merupakan separuh sahaja, iaitu 1 daripada 2 bahagian. Jadi itulah kenapa kita nampak apabila kita ada pecahan yang boleh dipermudahkan tu, kita mesti kena permudahkan dengan bahagi 3 menjadi 1/2. 1 daripada 2 bahagian. Jadi semasa kita belajar pecahan ni, itulah sebab utama kenapa kita perlu samakan penyebut semasa kita tambah tolak. Sama juga apabila kita nak susunkan mengikut tertib, kita mesti kena samakan penyebut tu supaya pembahagian tu adalah sama rata, baru kita dapat bandingkan pengangkanya. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.